Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pandu COVID-19. Dalam titah, Baginda menzahirkan keprihatinan dalam beberapa perkara bersangkut COVID-19. Antara perkara yang mendapat perhatian Baginda ialah jumlah kes COVID-19 yang tetap membimbangkan, SOP biasa dan SOP agama yang perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah, pelaksanaan sesi pembelajaran seperti biasa di sekolah-sekolah, penilaian terperinci terhadap pelonggaran sekatan dan isu pengagihan bantuan catuan makanan kepada mereka yang menjalani kuarantin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kemunculan varian baru Omicron yang dianggap mudah merebak yang menyebabkan kes jangkitan di negara ini terus meningkat dari hari ke hari sehingga menimbulkan kebimbangan dengan majoriti kes-kes aktif hanya dalam kategori 1, 2 dan 3 sahaja. Sementara mereka yang dimaksudkan ke dalam kategori 4 dan 5 titah Baginda ada yang telah divaksinasi dengan lengkap atau mempunyai masalah kesihatan yang lain. Begitu juga mengenai kematian. Ada yang dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19 dan ada juga yang dikategorikan sebagai bukan disebabkan COVID-19. Bagi beta, apapun kategorinya, semua itu tetap membimbangkan kerana tidak siapapun yang mahu untuk dijangkiti, sama ada berupa kategori 1 atau 2. Begitu juga dengan kes-kes kematian yang telah disahkan menghidap COVID-19. Pada hemat beta, tidaklah patut untuk dicari lagi sebab-sebab lain tentang kematiannya, melainkan memang tergolong dalam kalangan penghidap COVID-19. Beta mengambil maklum bahawa negara telah berusaha untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dan penduduk dengan memberikan vaksinasi pada kadar lebih 94% telah menerima 2 dos vaksin dan lebih 56% pula bagi dos ketiga atau booster, yang kesannya mengikut kajian luar negara dapat mengurangkan gejala COVID-19. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga mengambil maklum bahawa Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 telah merangka beberapa strategi bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dikawal dan dalam masa yang sama membolehkan rakyat dan penduduk menjalani kehidupan dalam norma baru, dapat menjana pendapatan dan menjamin pekerjaan. Di antara strategi itu termasuklah sekatan kemasukan warga asing dan mendapatkan kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri bagi setiap perjalanan ke luar negara. Ini pada pendapat beta ada kaitannya dengan SOP. Di sini kita jangan lupa bahawa SOP itu ada 2. Satu SOP biasa dan satu lagi SOP agama. Dua-dua ini perlu dilihat dengan saksama sehingga dapat dikenal pasti kepentingannya. SOP biasa adalah hasil dari budi bicara manusia, sementara SOP agama datangnya daripada Maha Pencipta manusia. Perkara ini perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah. Beta bersetuju dengan pendapat bahawa SOP masih sahaja perlu diteruskan, seperti pemakaian face mask atau sungkup muka, pengimbasan kod QR, penjarakan sosial dan lain-lain yang dianggap mampu untuk memberikan perlindungan
kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dengan mengambil kira situasi yang ada, telah pun menjadi kenyataan bahawa kemunculan varian Omicron telah banyak menjejaskan strategi yang ada, iaitu dengan meningkatnya kes-kes jangkitan sehingga mencapai kepada 4 angka dengan angka awal pada mulanya hanya 1 atau 2, tetapi telah meningkat setakat ini kepada lebih 4,000 dan mungkin tidak lama lagi akan mencapai angka 5,000 jika peningkatan terus berlaku setiap hari. Bolehkah kita tidak perlu risau dengan perkembangan seperti ini? Namun, masih ada maklumat yang tidak dimaklumkan kepada umum secara telus sehingga rakyat dan penduduk di negara ini merasa takut dengan keadaan sebegini. Adakah kaedah yang digunakan pada masa ini untuk menguji COVID-19 persesuaian? Better dimaklumkan bahawa statistik harian yang semakin meningkat adalah berpandukan kepada jumlah ujian saringan ART yang dibuat secara persendirian bermula 18 Februari 2022. Walhal, negara-negara luar hanya mengesahkan jumlah kes-kes positif berdasarkan jumlah ujian saringan PCR yang dilaksanakan dan juga ujian saringan ART yang dikendalikan secara profesional. Beta percaya jika mereka mengikut kaedah yang dibuat oleh negara ini, purata kes positif mereka juga akan jauh lebih tinggi. Mungkin kaedah ini lebih accurate. Namun, persoalannya, adakah pihak awam mengetahuinya? Ketiadaan perkongsian maklumat ini juga telah menimbulkan perbandingan dengan negara luar sehingga ada yang mengatakan Brunei gagal menangani COVID-19. Beta percaya dari perspektif public health, Brunei telah berusaha sebaik mungkin. Mengenai sesi pembelajaran seperti biasa di sekolah-sekolah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah membangkitkan persoalan bagaimana pihak sekolah dapat memastikan penularan tidak berlaku di sekolah. Seterusnya, beta minta penjelasan sejelas mungkin mengenai keadaan penuntut-penuntut atau pelajar-pelajar kita pada masa ini. Sebelum sidang media pada 4 Mac 2022, mereka itu dibolehkan menjalani sesi pembelajaran seperti biasa di sekolah-sekolah. Apakah di kalangan mereka itu tiada sebarang masalah? Yang kedengaran, masalah itu memang ada, iaitu terdapat mereka yang mengetahui mereka itu positif tetapi masih hadir ke sekolah sehingga ada guru-guru turut dijangkiti. Jika ini senarionya, bagaimanakah pihak sekolah dapat memastikan penularan tidak berlaku di sekolah? Pada 4 Mac yang baru lalu, dalam sidang media, Menteri Pendidikan telah menerangkan bahawa tren kehadiran golongan pelajar menghadiri pusat pengajian dan sekolah-sekolah di negara ini mengalami kemerosotan dari hari ke hari, tetapi tidak menyebut mengapa kemerosotan itu berlaku. Menteri hanya terus mengumumkan bahawa kaedah pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakan selama 2 minggu bermula 7 Mac 2022. Pada hemat beta, mengapa kehadiran merosot?
adalah kerana kebimbangan ibu bapa yang tidak mahu melepaskan anak-anak mereka untuk hadir ke sekolah dengan tanggapan terdapatnya penularan COVID-19 di sekolah-sekolah. Inilah perkara yang perlu jawatankuasa ambil perhatian. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut menyentuh mengenai jumlah kluster baharu yang tidak lagi dikongsikan semasa negara beralih ke fasa awal endemik. Menyebut perkara ini, teringat beta mengenai isu kluster. Pada gelombang pertama, penularan sejak Mac 2020 yang lalu, jumlah kluster baru akan dikongsi kepada orang ramai. Tetapi apabila kita beralih ke fasa awal endemik, ianya tidak lagi dikongsikan. Soalnya, tidakkah ini boleh dianggap sebagai menyembunyikan maklumat, sedangkan orang ramai tetap memerlukan maklumat? Jika kluster baru tidak perlu diketahui oleh orang ramai, tidakkah ini mungkin berisiko menyebabkan orang ramai boleh terjebak menghampiri atau memasuki tempat-tempat kluster itu? Beta minta penjelasan dari jawatankuasa ini. Baginda juga membangkitkan persoalan mengenai kes-kes positif dari kemasukan warga asing yang masih direkodkan. Di samping juga kes-kes tempatan yang penting untuk diteliti, adakah kes-kes itu menurun atau meningkat? Jika menurun, apa sebabnya? Dan jika meningkat, apa pula sebabnya? Inilah yang utama untuk dibahas oleh jawatankuasa ini. Bukan setakat merekod atau menghitung jumlah jangkitan. Artinya, kajian adalah perlu. Dan jika sudah ada hasil kajian, maka barulah boleh difikirkan apa langkah yang sesuai untuk diambil seterusnya. Kes-kes sekarang ternyata kian meningkat. Apakah sebabnya? Padahal program vaksinasi kita boleh dikatakan hebat, tetapi kes positif tetap dan terus juga meningkat. Jadi apa lagi yang perlu kita buat? Kata kita, SOP dan vaksinasi sudah pun dilaksanakan. Tetapi soalnya, kes positif masih sahaja terus meningkat. Sebagai perbandingan, negara Titah Baginda belum pernah mengisytiharkan lockdown berbanding beberapa negara di dunia. Terdapat antara negara-negara itu, Titah Baginda ada yang berulang kali mengambil sikap mula-mula melonggarkan sekatan, selepas itu mengisytiharkan semula. Beta ingin tahu apa pendapat jawatankuasa mengenai langkah beberapa negara yang mengulang-ulang pelonggaran sekatan dan kemudian mengisytiharkan semula. Apa komen ahli-ahli jawatankuasa? Ahli-ahli jawatankuasa yang terdiri daripada para menteri ini berkewajipan untuk sentiasa menilai dan menimbang masak-masak semua aspek tanpa tahan-tahan berpegang kepada satu pendapat atau satu pendirian semata-mata, termasuklah jangan cepat-cepat meniru atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang menyalahi logik dan akidah, seperti mengambil sikap terbuka dan bebas tidak mahu lagi peduli dengan jangkitan, lalu terus membuang atau membuka sahaja sekatan ini. Ini tidak betul. Kerana langkah begini adalah sama seperti mencampakkan diri kepada kebinasaan. Agama kita melarang yang sedemikian itu. Pada hemat beta,
dalam situasi yang masih membimbangkan ini, belumlah masanya untuk kita melonggarkan sekatan dengan mengambil sikap mudah, mengurangkan pemantauan, pengawalan dan perawatan. Baginda juga menegaskan pengumuman harian mengenai perkembangan jangkitan masih merupakan wadah terbaik untuk menyampaikan maklumat situasi harian. Beta juga belum bersedia untuk bersetuju memberhentikan pengumuman harian kepada rakyat mengenai perkembangan jangkitan. Kerana bukankah pengumuman itu sifatnya notis untuk diambil perhatian oleh rakyat? Kalau tidak ada pengumuman, tidakkah ini artinya kita menyembunyikan maklumat, sedang orang ramai mahu mengikut perkembangan dan berhajat sangat kepada garis panduan? Selagi belum terdapat alternatif yang lebih berkesan untuk menyampaikan maklumat penting yang jelas berkenaan keadaan penularan COVID-19 di negara ini, pada hemat beta, sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang disampaikan secara harian oleh Menteri Kesihatan dinilai masih merupakan wadah yang terbaik untuk menyampaikan maklumat situasi harian. Dalam usaha untuk mengubal strategi menangani COVID-19 dan mengurangkan impak yang timbul daripada kemungkinan jawatan kuasa ini terlepas pandang mengenai kepentingan matlamat dan hala tuju keputusan yang diambil untuk disebarluaskan dan disinkronis kepada semua peringkat rakyat hingga ke akar umbi. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum mengenai protokol-protokol kesihatan yang terkini yang telah dikeluarkan dan diberigakan. Walau bagaimanapun, ianya dilihat masih terlalu panjang dan mungkin akan mengambil masa untuk dibaca dan difahami. Bukankah lebih baik ianya diringkaskan akan tetapi mencapai maksud yang diharapkan seperti yang telah dikeluarkan oleh negara-negara lain? Begitu juga, beta kurang memahami apabila COVID-19 disifatkan sebagai tidak akan berakhir sampai bila-bila. Sedangkan petunjuk agama, setiap penyakit itu ada ubatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pula adalah Maha berkuasa untuk menyembuhkan apa sahaja penyakit. Jadi tanggapan atau kenyataan COVID-19 tidak akan berakhir seolah-olah kita mendahului Allah dan menyangkal kuasanya. Sedang dalam sejarah, macam-macam wabak sudah pernah berlaku, seperti pada tahun 1340, wabak Black Death yang pernah menyerang Asia Tenggara sehingga merebak ke Eropah. Pada penghujung Perang Dunia Pertama, tahun 1918 pula berlaku wabak selesma Spanyol dan lain-lain. Tetapi semua wabak ini menemui penghujungnya, berakhir. Mengapa pula wabak yang muncul mutakhir ini, COVID-19, tidak ada akan penghujungnya? Turun disentuh baginda usaha memerangi COVID-19. Demikian juga, sering-sering didengar orang berazam mahu memerangi COVID-19. Malah ada yang percaya kita manusia ini mampu untuk memenangi
peperangan dengan COVID-19. Beta minta penjelasan. Adakah kenyataan seperti ini tidak menyalahi akidah? Kerana menurut logik, kalau virus corona itu khusus diutus oleh Allah selaku tenteranya untuk mengajar manusia, adakah manusia boleh mampu untuk mengalahkan tentera Allah? Ini pun sangat mustahak untuk diambil perhatian oleh jawatan kuasa. Jangan sampai kita terikut-ikut atau mengikut perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah, negara Brunei Darussalam tidaklah rugi jika sentiasa berhati-hati dalam semua perkara, termasuk mengenai penggunaan ubat-ubatan. Beta difahamkan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat akan memberikan suntikan vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 5 ke 11 tahun. Pada hemat beta, perkara ini elok juga dikaji masa-masa sebelum dilaksanakan. Kerana untuk mereka induk sudah disuntik akan berbangkit pula keperluan untuk mendapatkan dos penggalak. Adakah ini sudah dikaji sedalam-dalamnya? Kerana baru-baru ini tersebar berita bahawa Badan Pengawas Ubat-ubatan Kesatuan Eropah (EU) masih saja menilai vaksin coronavirus Pfizer untuk dos penggalak bagi kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun. Pendirian badan ini sekiranya sesuai dengan laporan bahawa 547 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan di Amerika Syarikat dan risiko kematian berjumlah 12,304 dari kalangan mereka yang telah menerima vaksin COVID-19. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, walaupun jumlah kematian dalam kalangan mereka yang telah menerima vaksin di Amerika Syarikat dianggap kecil, namun risikonya tetap mengerikan. Walaupun jumlah ini dianggap kecil, namun risiko tersebut tetap mengerikan, iaitu kematian. Sekalipun Brunei Darussalam sendiri setakat 19 Februari 2022 memberi sejumlah 1,028,073 dos. Namun menurut Kementerian Kesihatan, tiada kes kanser, kematian atau neurotoksiti telah dikaitkan secara langsung dengan pemberian mana-mana vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, dapatan Kementerian Kesihatan ini adalah dapatan awal setakat Februari 2022. Sedangkan kita belum lagi tahu ada kemungkinan adanya kesan risiko jangkitan panjang. Jadi dalam konteks ini, langkah lebih berhati-hati dan terus membuat kajian dan penilaian adalah memang bersesuaian. Lebih-lebih lagi apabila isu dikaitan dengan kanak-kanak. Dalam isu bantuan catuan makanan kepada mereka yang sedang menjalani kuarantin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia membangkitkan persoalan, adakah ia dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna?
dalam masa pandemik dahulu, perkara ini diketahui bagus dan memuaskan. Tetapi kini telah jangkitan secara drastik meningkat dengan cepatnya. Apakah pengagihan catuan juga dapat diuruskan dengan baik? Kabar-kabarnya ramai yang menjalani kuarantin itu tidak menerima catuan atau lambat menerimanya sehingga mereka tidak tahu apa yang hendak dibuat. Kerana ada yang berkuarantin itu ialah sisi rumah. Jika tidak ada sesiapa yang dapat keluar, jadi tidak ada yang sesiapa yang dapat keluar untuk mendapatkan makanan. Mujurlah ada alat komunikasi canggih yang membolehkan mereka dapat berhubung dengan keluarga terdekat untuk meminta bantuan atau melanggan sendiri makanan melalui cara delivery. Beta ingin tahu bagaimanakah jawatan kuasa menangani perkara ini. Baginda bertitah mengambil maklum usaha menangani masalah penularan COVID-19 telah banyak dilaksanakan oleh pihak kerajaan, lebih-lebih lagi sejak penubuhan jawatan kuasa pandu COVID-19 melalui permesyuaratan. Namun dengan peningkatan kes-kes positif semasa negara beralih ke fasa awal endemik ini, ramai pihak awam seolah-olah mahukan supaya jawatan kuasa ini mengambil tindakan yang berkesan bagi membendung penularan jangkitan wabak COVID-19. Apa yang didengar dari masyarakat umum seolah-olah jawatan kuasa ini bersikap tenang sahaja. Tidakkah jawatan kuasa menyedari tanggapan ini? Keadaan ini seharusnya dapat ditangani sebaik-baiknya dengan cara penyaluran dan pemberitaan maklumat yang lebih telus, ringkas dan mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat bagi mengelakkan pihak awam menuding jari kepada pihak-pihak yang berkenaan dan mengurangkan kegelisahan orang ramai terhadap peningkatan jangkitan yang membimbangkan ini. Jawatan kuasa ini perlulah memikirkan situasi ini sedalam-dalamnya. Mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anak Anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam sembah penerangan menyembahkan mengenai situasi terkini COVID-19 di negara ini. Mesyuarat antara lain membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam mengawal penularan wabak demi kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Enam kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori empan yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 6 kes kini berada dalam kategori 5, kini berada di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 3,944 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 97,018 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,152 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 832 adalah hasil dari 3,404 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 3,296 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 56,642 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 40,225 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.1%. Dalam pada itu, 331 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 39,894 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 7 Mac 2022. Sehingga 7 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dosis vaksin ialah 57% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana satu daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Turut dijelaskan kepada orang ramai mengenai pembelian ART kit secara dalam talian dan melalui penghantaran. Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa bermula 7 Mac 2022, pembelian ART kit boleh dilakukan melalui syarikat DAT secara dalam talian ataupun online, yang mana pembelian akan diselajurkan bersama dengan penghantaran ataupun delivery. Orang ramai bolehlah membuat pembelian ART kit melalui laman web syarikat tersebut seperti mana yang tertera di skrin sekarang. Sidang media juga menyentuh mengenai definisi kluster. Menurut Menteri Kesihatan, penentuan sumber asal jangkitan bagi satu-satu kluster menjadi sangat sukar ketika gelombang ketiga ini berbanding gelombang pertama dan kedua. Apabila penularan semakin berleluasa pada masa gelombang ketiga ini, penentuan sumber asal jangkitan bagi satu-satu kluster menjadi sangat sukar. Kebanyakan kes tidak mengetahui bagaimana mereka mendapat jangkitan tersebut. Sebagai misalan, dalam keadaan penularan yang tinggi seperti sekarang, seorang pekerja pejabat yang positif COVID-19 berkemungkinan mendapat jangkitan daripada ahli rumahnya, rakan sepejabat atau tempat-tempat awam lain yang dikunjunginya. Oleh itu, untuk menentukan sumber asal jangkitan adalah sukar. Oleh itu, penentuan rangkaian jangkitan ketika penularan sangat tinggi di kalangan masyarakat adalah kurang tepat dan menyukarkan pengenalpastian kluster. Dengan penularan yang tinggi di kalangan masyarakat ini, mengelakkan diri dari kes-kes positif adalah juga sangat sulit. Walau bagaimanapun, untuk memberikan gambaran keberadaan kes-kes positif di negara ini, pemetaan epidemik ataupun epidemic mapping telah dilakukan melalui aplikasi BruHealth, iaitu pengenalan hotspots berdasarkan alamat kediaman kes-kes. Program pengupayaan Asnaf Zakat Propas Kendalian Majlis Ugama Islam Brunei bersedia menimbangkan bantuan modal bagi projek One School One Farm kepada asnaf zakat yang mahu berusaha untuk mengangkat taraf hidup dan keluarga. Menteri Hal Ehwal Ugama mengongsikan perkara tersebut semasa majlis pelancaran projek One School One Farm petang tadi.
Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Aung Osman menjelaskan projek tersebut adalah contoh yang baik dan sesuai untuk dibuat oleh para pelajar dari keluarga asnaf zakat. Karena itu, saya berharap kumpulan peserta ADP MMO ini yang menghasilkan projek ini bersama pihak-pihak berkenaan yang berkepentingan itu tadi akan melihat kemungkinan bekerjasama dengan pihak sekolah ini khasnya dan sekolah-sekolah lain yang bersesuaian dan meneruskan banyak lagi projek yang seumpama ini. Projek One School One Farm diungkayahkan oleh para peserta program perkembangan eksekutif pegawai-pegawai peringkat pertengahan EDP MMO kali ke-32 dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Objektif projek untuk memperkenalkan dan mendidik pelajar mengenai pertanian yang mapan selaras dengan seruan global untuk melaksanakan matlamat pembangunan yang berdaya tahan khususnya dari aspek jaminan makanan. Negara Brunei Darussalam mengiktiraf sepenuhnya kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosioekonomi negara di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan pemerkasaan wanita selain menjadi hak asasi manusia adalah penting untuk kemajuan wanita. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2022. Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menyatakan negara terus komited terhadap pembangunan semua sektor seperti yang terkandung di dalam Wawasan Brunei 2035. Menurut Yang Berhormat, statistik terkini menunjukkan lebih 55% kaum wanita yang berumur 15 hingga 65 tahun adalah golongan tenaga kerja yang menyumbang ke arah pembangunan negara. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga berkata dengan adanya pergerakan dan persatuan alam sekitar yang dipimpin dan diperjuangkan oleh kaum wanita telah meningkatkan pendedahan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangkan kesan perubahan iklim. Menyentuh pencapaian wanita di pelbagai aspek, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menegaskan peranan dan sumbangan wanita di negara Brunei Darussalam adalah sangat penting bagi pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Tema sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun ini, kesaksamaan jantina hari ini untuk masa depan yang mampan. Sempena Hari Wanita Antarabangsa, Majlis Bacaan Surah Yasin, doa kesyukuran diadakan secara maya semalam, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS dengan kerjasama Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Impang, Penggerak Belia Daerah Tutong, Rakan Strategik KKBS dan para sukarelawan. Majlis juga diselajurkan dengan doa selamat terhindar dari wabak COVID-19. Antara yang menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, tazkirah bertajuk Wanita Kuatlah Demi Ilahi. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang bulan Mac dengan acara utama EcoChat Series bertajuk Women Leading the Way, kolaborasi antara KKBS dengan Community for Brunei dan BIBD. Penubuhan Pendidikan Teknik Brunei IBTE adalah kesinambungan dari gagasan dan pengorbanan para pejuang terdahulu yang ingin melihat anak bangsa maju dalam pelbagai bidang ilmu teknikal dan kemahiran vokasional. Pagi tadi, IBTE mengadakan majlis sambutan Jubli Emasnya di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Datuk Seri Paduka KT Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis merupakan satu manifestasi kebersamaan
dalam menjayakan hasrat negara melahirkan modal insan berkualiti untuk kemakmuran negara di masa hadapan Selaras Wawasan Brunei 2035. Majlis diselajurkan pelancaran laman sesawang baharu IBTE dan penyampaian cenderamata kepada 10 orang mantan pengarah dan pengarah IBTE. Dalam mempromosikan kewujudan Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT yang baru ditubuhkan di negara ini, kumpulan Itqan di bawah Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan ke-32 mengadakan program Bangkit Bersama. Majlis diadakan pagi tadi di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Marianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program yang diadakan sehingga 11 Mac ini bertujuan mendedahkan ahli persatuan mengenai sifat kepimpinan. Program diisi dengan kuliah perdana halakah fikir dan projek khas BIBD.